Baiklah para pelajar, sekarang kita nak lihat tuntutan hukum daripada surah An-Nisa ayat 5 hingga 6. Tuntutan yang pertama adalah waktu untuk diserahkan harta. Bila harta anak yatim itu perlu diserahkan kepada anak yatim? Okey, harta anak yatim tidak boleh diserahkan kepada anak yatim sebelum anak yatim tersebut mampu mengurus harta mereka. Ini bermaksud mereka perlulah cerdik terlebih dahulu sebelum harta mereka itu diserahkan. Tuntutan yang kedua adalah tentang bagaimana pengurusan harta anak yatim. Baik, orang yang menguruskan harta anak yatim tersebut mestilah membelanjakan harta anak yatim di bawah jagaan mereka untuk keperluan kehidupan anak yatim tersebut. Bukan digunakan harta anak yatim tersebut untuk kemewahan diri sendiri sahaja. Tidak boleh sesiapa yang menguruskan harta anak yatim mereka tidak boleh sesuka hati membelanjakan harta tersebut secara bermewah-mewah atau membazir, lebih-lebih lagi menggunakan harta anak yatim yang mereka jaga untuk keperluan diri mereka sendiri. Contohnya seorang pakcik yang menjaga harta anak yatim, anak saudaranya yang yatim piatu, dia tidak boleh membeli barang keperluannya untuk bermewah. Contoh membeli kereta untuk diri sendiri. Tidak boleh. Okey, jadi harta anak yatim mestilah dibelanjakan untuk keperluan kehidupan anak yatim. Contoh pendidikan, perubatan, pakaian, makanan dan juga tempat tinggal. Baik, tuntutan hukum yang ketiga adalah proses menguji sebelum menyerahkan harta. Nak uji apa? Setelah anak yatim mencapai umur akil baligh, hendaklah mereka diuji dahulu sebelum harta peninggalan ibu bapa mereka diserahkan. Bagaimana nak uji? Kita akan belajar dalam pembelajaran seterusnya. Yang keempat adalah penjaga harta boleh guna atau tidak harta anak yatim ni. Okey, ada dua keadaan. Kalau penjaga itu kaya, contoh seorang pakcik yang menjaga anak saudaranya yang yatim piatu dan dia seorang yang kaya raya, maka haram untuk dia gunakan harta anak yatim di bawah jagaannya. Kalau penjaganya miskin, tiada duit yang banyak, maka mereka ini boleh menggunakan harta anak yatim itu dengan sedikit. Bukannya ambil untuk bermewah-mewah. Contoh seorang pakcik menguruskan anak saudaranya yang yatim piatu dan terpaksa mengambil atau menghantar anak saudaranya ke sekolah. Maka untuk dia mengisi minyak keretanya, dia boleh ambil daripada harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh ibu bapa mereka. Baiklah, yang terakhir adalah saksi ketika penyerahan harta. Okey, perlu menyediakan saksi ketika penyerahan harta anak yatim. Kenapa? Supaya tidak berlaku penipuan atau penyelewengan dan juga supaya yakin harta tersebut sudah diserahkan. Okey pelajar, itu adalah 5 tuntutan dari surah An-Nisa ayat 5 hingga 6.